Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan pergi ke lesson 5, Proving Identities. Okay, Proving Identities ni merupakan soalan wajib dalam SPM. Selalunya terdapat pada kertas 2 lah. Sebelum saya tunjuk contoh, ada beberapa penting yang kamu kena tahu. First kali ada beberapa terms ataupun definition yang memang kamu kena ingat sendiri yang tidak diberi semasa SPM. Contohnya yang ini, iaitu definition. Definition secant A sama dengan 1 over cos A, cosec A equal to 1 over sin A, cotangent A sama dengan 1 over tangent A. Okey, yang ini kalau kamu ada rasa confused nak ingat, senang je. Sekarang kita ada sec, cosec dan cot kan. Kamu tengok huruf yang ketiga. Kalau C ni merujuk kepada cos, huruf yang ketiga sin. Cosec ni S yang ketiga itu merujuk kepada sin. Cotangent huruf yang ketiga merujuk kepada tangent. Cotangent selalunya orang tak confuse lah. Saya percaya macam saya sendiri pun kadang-kadang confuse antara secant dengan secant dengan cosec ni. Ingat huruf ketiga je. So secant untuk cos, cosec untuk sin. So 1 over cos A dan 1 over sin A. Seterusnya untuk tangent. Tangent dalam term sin dan cos adalah sin A over cos A. Yang ni pun kamu kena ingat. Kadang-kadang kita perlu guna definition yang ini untuk memudahkan untuk kita mencari macam mana kata, untuk menyelesaikan soalan proving itu. And then cotangent. So bila tangent dia dah sin over cos, so cotangent dia terbalik. Dia jadi cos terpadam. Dia jadi cos A over sin A. Jadi ini semua kamu kena tahulah. Okay, 5 ni penting. Ini tidak diberi masa SPM. Kamu kena ingat. Ingat ya, kamu kena ingat. Penting. Okay, next kita pergi pada identities. Okay, identities ada 3 bahagian. Kita dah cover sebelum-sebelum ni. Kalau kamu ada yang terskip video sebelum ni, kamu boleh tengok balik. Macam basic identities ni adalah pada lesson 2. Compound angle ni pada lesson 3. Dan double angles ni ada pada lesson 4. Jadi nak tengok pembuktian daripada mana dia datang, macam mana boleh wujud, kamu boleh tengok balik video yang lepas. So kamu tak perlu risau. 3 jenis identities ini semua diberi dalam SPM. Okay, given in SPM. Okay, semua ni ada. Cuma kamu kena familiar, kamu kena biasakan dengan identities ni supaya kamu nak jawab tu lancar. Tak adalah macam terfikir-fikir, ada ke, boleh ke. So kamu kena ingat lah. Maksudnya macam kamu kena tahu benda tu ada. Jadi bagusnya memang kamu hafal dan ingat. And then bila kamu buat tu, kamu tinggal check je betul tak identities yang kamu guna tu. Okay, sekarang kita pergi terus kepada example. Okay, apakah yang dikatakan proving identities? Let's say soalan dia. Soalan dia kata prove the following identities. Okay, bila dia kata prove identities, dia akan bagi contoh example 1. Okay, example 1. Given 4 minus 2 sin square x is equal to 1 plus cos square x. Okay, kat sini kamu kena tunjukkan. Okay, kita ada dua bahagian. So sini maksud dia left hand side is equal to right hand side. Jadi kamu kena buktikan that from left hand side ni kamu boleh cari menggunakan identity supaya dapat sama macam right hand side. Okay, let's say saya ambil from left hand side. From left hand side kita adalah 4 minus 2 sin square x. Okay, from here kita nak ubah dia supaya dapat yang right hand side punya. Jadi macam mana kita nak ubah? Iaitu menggunakan identities. Okay, let's say basic identities. Basic identity kan sin square x plus cos square x equal to 1. So kalau sin square x is equal 1 minus cos square x. Jadi kita masukkan dalam ni. So yang asal 4 minus
4 minus 2 sin square x kita masukkan yang ni, iaitu 1 minus cos square x. Okay, kita masukkan, kita gantikan. Nampak tak? Nampak sama dengan yang ni, identities. So bila kita permudahkan dia, apa yang kita akan dapat adalah 4 minus 2. Kita expand sini jadi plus cos square x. So 4 minus 2 is 2 plus, sini ada 2 ya. Okay, 4 minus 2 plus 2 cos square x. So kita refer balik kita punya ni, kita punya jawapan akhir sepatutnya dapat macam ni. Jadi ini dah simplify dah, tapi dia bagi dalam bentuk factorization. Jadi kamu kena factorizekan 2. So yang kat dalam tinggal 1 plus cos square x. Okay, sama tak? Sama kan? Okay, saya gariskan. Sepatutnya dia sama macam ni, yang warna pink. So ini pun sama. So jadi kat sini pembuktian kita dah selesai. Kita dah proof dah. So left hand side, from left hand side, dia sama dengan left hand side sama dengan right hand side. Kita dah buktikan. Jadi proven. Selalunya bila dapat proof tu, dia adalah satu perasaan yang tak dapat digambarkan. Memang seronok sangat. Okey, adakah kita kena sentiasa pilih left hand side? Jawapannya tidak ya. Kamu juga boleh buat from right hand side. Saya try buat soalan yang sama, tapi kita from right hand side. From right hand side. So right hand side kita adalah 2 1 plus cos square x. So kita nak ubah dia bersama bentuk macam left hand side. So kita expand 2 plus 2 cos square x. Okay, kita masih guna identiti yang sama, yang ini tadi kan. Tapi kita nak cos yang kat depan. Kalau cos yang kat depan, cos square x sama dengan 1 minus sin square x. So kita masukkan dalam kita punya jalan kerja tadi. So 1 minus sin square x. So sama dengan 2 plus 2 minus 2 sin square x. This is equal 4 minus 2 sin square x. Okay, dah siap ke? Oh, sudah. Dia tak bagi dalam bentuk factorization. Jadi kita boleh selesai kat sini. So ini adalah sama dengan left hand side. Therefore proven. Okay, saya rasa soalan ni agak mudah. So mudah untuk buat left hand side dengan right hand side. Satu soalan kita kena pilih juga mana yang lagi senang membantu kita, kiri ke, nak buat daripada left hand side ke, ataupun buat right hand side. Terpulang pada masing-masing lah. Okay, kita tengok example tu Example tu soalan dia cakap kena proofkan 1 over secant theta plus 1 plus 1 over secant theta minus 1 is equal to cot theta cosecant theta. Okay, bila dapat soalan macam ni, kamu kena pilih nak ambil left hand side atau right hand side. Okay, kalau pilihan saya sendiri, saya ambil left hand side sebabnya saya nampak lagi mudah dia buat daripada kiri. Okay, apa tips-tips yang kita kena ada ataupun clue-clue yang kita ada. Sekarang ni kita ada 2 fraction kan, ada 2 penyebut, dua term, 2 term. So kat sini dikira 1 term. Jadi bila kita ada fraction and then kat sini ada 2 and then ada 1, apa yang kita buat, kita joinkan dia. So saya buat from left hand side. Saya copy balik soalan. Okay, bila sebelah kanan tu 1, saya combine lah. So saya buat macam mana? Samakan penyebut. Kita kena samakan denominator dia sama. So kat sini 1 over yang ini lah macam mana saya tunjuk. Okay.
secant theta minus 1 plus secant theta plus 1 secant theta plus 1 secant theta minus 1. Faham tak ni? Saya cuma macam ini darab secant theta minus 1. So atas pun kena darab lah. Minus 1. Yang ini secant theta plus 1. So yang ini pun darab dengan secant theta plus 1. Supaya bawah dia sama kan. Jadi kita boleh tambah, boleh combine. So bila kita dah combine, kita simplify. So ni 1 ni dah jadi kosong. Yang ada kat sini 2 secant theta. So yang kat bawah secant square theta minus 1 square. So from here to secant theta over, okay, yang kat bawah tu kita nak guna identity yang mana? Secant square theta. Pastikan kamu punya formula tu ada kat tangan dan baru senang sikit nak tengok. Macam saya ada kat tangan, saya tak payah nak slide lagi kan. So kita boleh guna yang ini 1 plus tangent square A sama dengan secant square A. Sekejap, saya secant square A. So from here tangent square A sama dengan secant square A minus 1. Saya nak guna yang ni sebab kat bawah ni sama kan. So ubah terus jadi tangent square theta. So kat sini kita boleh asingkan dia 2 secant theta darab dengan 1 over tangent square theta. So 2 secant apa? Secant apa? Cos kan? Saya gariskan huruf C tu. Cos. So 2 per cos theta darab dengan 1 per tangent square theta. So sama dengan cos kuasa 2 theta over sin square theta. So from here kita boleh simplify. Saya potong. Ni boleh potong habis. So yang tinggal 2 cos over sin theta kali dengan 1 over sin theta. Bila sampai sini ataupun macam mana you nak dapat clue, kamu kena jeling-jeling sikit. Tengok dengan jawapan akhir ni. Pastikan kamu dapat jawapan ni. Ini tu cot theta. Ni actually 2 over tangent theta darab dengan cosec apa? Sin. 1 over sin theta. Macam tu lah. Ni dapat dah ni. So dapat sini. Ini kan bersamaan dengan 2 cot theta. Yang ini cosec theta. So kita dah buktikan dia sama dengan right hand side. So proven. Beritahu kat pemeriksa saya dah dapat dah jawapan. Jadi kena cited lah tulis proven tu. Ada part yang tak faham tak? Tak tahulah. Saya mungkin dapat rasa ada yang akan tanya macam mana ni pindah sini. Ini 1 over tangent square ni. 1 over tangent square theta sama dengan cot tangent square theta. Cot tangent kan bersamaan cos square theta over sin square theta. Tu yang saya masukkan ke dalam tu lah. Kot ada siapa-siapa yang tak nampak lah. Lagi tu yang lain tu boleh kot. Macam mana saya boleh tahu sin dengan sin saya kena asingkan? Sebab ni sin square kan. Macam mana saya tahu? Kita merujuk balik kepada kita punya soalan tadi yang saya terangkan. So dia bagi 2 cot theta dengan cosecant theta. Jadi sebab tu kita kena asingkan supaya dapat bentuk ni lah. Bentuk yang kita nak. Okay. Saya rasa okey dah. Example 2. Kita tengok example 3.
Okay, example 3 ni lain sikit. Saya salin dulu ya. So, soalan dia sin A over 1 plus cos A is equal cosec A minus cot A. Okay. For this question, I choose to start from left hand side. So, from left hand side is sin A over 1 plus cos A. Okay, to simplify this, yang ini kita macam, yang ini nak kira macam satu term, ini dua term kan. Kita kena huraikan dia. Maknanya daripada satu term ni kita kena macam banyakkan dia jadi beberapa term. Jadi macam mana nak buat? Selalunya lah, kalau ada salah fraction and then ada operasi kat bawah macam ni, 1 plus ke 1 minus ke, plus or minus lah, dua operasi ni bila ada fraction, apa kamu boleh buat adalah multiply with a conjugate. Okay, saya tunjukkan apa itu conjugate. Ni sin A over 1 plus cos A. So, multiply dengan conjugate. Iaitu conjugate ni adalah conjugate yang bawah ya. So, 1 minus cos A over 1 minus cos A. Okay. Ini kita panggil sebagai conjugate. Multiply with a conjugate. Contoh saya ada lain saya bagi lain. 2x minus 1. So, conjugate dia adalah 2x plus 1. Just ubah yang sign ni saja. Multiply conjugate. Kalau ada lagi 2 sin square x minus 1. So, conjugate dia apa? 2 sin square x plus 1. Okay. Itu masuk conjugate lah. Maknanya darab dengan yang sebaliknya. Dia boleh tambah jadi tolak. Dia tolak jadi tambah. So, saya kena buat bentuk fraction supaya dia tak merubah balik kita punya equation. Saya kena macam ni, kita dah nak darab dengan yang bawah ni, so atas pun kena tambah supaya kalau senang kata kalau kita tambah ni tak berubah pun dia punya function sebab dia sama dengan 1 kan. So anything darab dengan 1 dapat diri dia balik, that's why okay je nak darab dengan conjugate. Okay, tengok macam mana dia boleh membantu kita. Okay, bila dah darab dengan conjugate, kita simplify macam ni. So, yang kat bawah tu jadi apa? 1 square minus cos square A. Okay. Dan kita simplify lagi. 1 minus cos square A ni sama sebenarnya dengan ni kan. Sin yang basic identities. 1 minus cos square, kita pakai x sekarang. Ni A. Okay. Sin square A sama dengan 1 minus cos square A. So, dia jadi apa? Okay, yang atas tu saya expand. Sin A minus sin A cos A. Over sin square A. Okay, dah sampai sini lagi sekali kita intai balik. Kita tengok lagi. Ni. Kita punya jawapan akhir yang kita nak. So, ini baru siap macam ni. Jadi, macam mana kita nak dapat? Kita boleh pecahkan dia. Separate. Sebab dia ada 2 term kan kat atas. So, over sin square A minus sin A cos A over sin square A. So, kita simplify. So, ni potong dia jadi 1. This one potong dia jadi 1. So, dia jadi 1 over sin A minus cos A over sin A. So, sama dengan cosecant A minus cotangent A. So, sama tak? Sama. Syok perasaan dia. Right hand side. So, proven. Soalan macam ni lebih kurang dalam 3 markah ke 4 markah dalam kata 2. Depends on the function given lah. Okay, next example 4 saya tak nak tunjuk. Kamu boleh tengok dalam modul sebab senang. Okay, saya pergi pada example 5.
Example 5. So the question given is sin x minus y over cos x plus y equal tangent x cot y minus 1 over cot y minus tangent x. Okay. Kalau kamu pilih yang mana? Left hand side ataupun right hand side? Kalau kita tengok, kita familiar adalah from left hand side lah. Sebelum left hand side ni, kita boleh guna apa? Identities for compound angle. Nampak kan? Kalau yang macam ni, kita tak ada clue sangat. Nanti takut macam lagi panjang, lagi merepek. Jadi kita pilih yang macam yang boleh membantu lah. So from left hand side. Soalan dia sin x minus y over cos x plus y. So guna compound angle, sin x cos y minus cos x sin y over cos x cos y minus sin x sin y. Okay. So kita intai-intai lagi. Bila sampai sini kita nak dapat macam ni. So sekarang ni kita tengok ni sama kan? Ni minus 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 sama. Jadi macam elok dah ni dalam bentuk fraction. Tak payah nak ubah banyak sangat. Tapi apa yang kita boleh nampak lagi, ini sama dengan 1. Yang lain semua ada function, kecuali yang ni ada 1. So maknanya belah mana sebelah sini yang sama dengan 1. Macam mana ini nak jadikan 1? Macam mana? Ya, kita kena bagikan dengan diri dia lah. Kita bagi dengan diri dia, kita akan dapat 1. Alright, so cos y minus cos, saya salin balik. Sebenarnya boleh copy paste je, tapi dah terbiasa. Salin balik. Okey, nak jadikan 1, saya pilih warna hijau ni. Saya nak jadikan 1, saya bagi dengan diri dia balik. Okey. Jadi kalau dalam function ni kita ada operasi bagi kat situ, boleh ke dia bagi seorang-seorang? Tak boleh kan? Kita kena semua pun kita kena bagi. So kita bagi dengan semua dengan term yang sama, iaitu cos x sin y. Yang sama, semua yang sama. Bila dah sampai situ, kita simplify mana yang kita potong. Saya kata simplify, potong mana yang bersesuaian. Sini cos x. Okey, ni dah dapat 1. Lagi apa yang boleh potong? Sini boleh potong. Sin y over sin y boleh potong. Okey, sebelum kita short potong, kita tengok juga. Yang ini angle dia sin x cos x. Sama dengan apa? Sin x over cos x. Sama dengan apa? Tangent x kan? Sekejap Okey. Sama dengan tangent x. Cos y sin y. Sama dengan, sebab dia angle yang sama. Perhatikan dia angle yang sama. Jadi kita boleh simplify, iaitu cot y. Cos y sin y. Sama macam kat atas. So dia akan jadi cot y. Sin x over cos x. So sama dengan tangent x. Nampak tak? Dah boleh simplify dah jawapan. So sama dengan tangent x cot y minus 1 over cot y minus tangent x. Therefore, sama tak dengan right hand side? Sama kan? So sama dengan right hand side. So kita punya identities adalah dah disahkan, proven.
Okey ke so far? Saya harap kamu okey sebab saya dah terang satu-satu untuk example. Okey. Untuk last example saya akan tunjuk adalah nombor 7. Untuk nombor 6 tu pun mudah. Kamu boleh try tengok dekat modul. Maknanya skill dia sama macam yang kita dah bincang sebelum ni. Kita tengok nombor 7. Nombor 7 ni pun tak susah sebenarnya. Tapi okey lah, kita try buat. Okay, number 7. So, question asks to prove tangent to x times 2 cos x minus secant x is equal to 2 sin x. Okay. Jadi, kalau kamu pilih yang mana? Macam saya cakap lagi lah. Kita pilih yang panjang tu better. Supaya kita boleh kecilkan. Lagi senang lah pada saya. Okay, tengok ni. Panjang ni nak jadi 2 sin x je. So, from left hand side. So, copy back the question. Minus secant x. Okay. So, tangent to x. Tangent to x. Tangent to x ni sama juga dengan sin 2x over cos 2x kan. So, kat dalam ni 2 cos x. Secant ni 1 over cos, right? So, 1 over cos x. Kita boleh samakan penyebut. Sebab dia last kali jawapan dia single tau. Jadi, kita kena macam kecil-kecilkan dia lagi. Mana yang boleh pemudahkan, kita pemudahkan lagi. Yang ni saya salin je dulu. Sin 2x over cos 2x. So, kita boleh samakan penyebut. So, dia akan darab dengan cos juga. To the kedua-dua term. So dia akan minus 1 over cos x. Okay. 2 cos square x ni minus 1. Pernah nampak ke? Macam pernah kan? Kita tengok kat double angle. Cos 2x adalah sama dengan salah satu dia adalah 2 cos square x minus 1. So yang ni kita boleh gantikan terus. This one kita boleh ganti. Cos 2 x over cos x. Alright, boleh simplify tak? Boleh, sebab ni sama sangat sama. Okay, sin 2x ni adalah double angle. Yang cos x kat bawah ni adalah single. Okay, kita kena tukarkan ni kepada single dulu. Mana tahu boleh membantu. So, kita punya sin 2x, apa dia punya identity cakap? Iaitu sama dengan 2 sin x cos x. So, sama dengan 2 sin x cos x. Okay, kita gantikan ni tadi. Gantikan yang ni jadi itu. So, darab dengan 1 over cos x. So, kita dah boleh simplify yang ini. So, jawapan kamu tinggal 2 sin x. Nampak tak? Sama tak? Sama sangat kan? Okay, so sama dengan right hand side kita. So, proven. Wah, seronok. Okay. So, sekian saya punya example. Saya harap kamu boleh jawab soalan-soalan yang dalam exercise. Soalan exercise, lesson 5. So, ada berapa semuanya? Ada 16. Okay, ada 16 ni kalau kamu dapat buat 12 pun saya rasa pun dah okey. Maknanya kamu nampak lah apa yang kamu kena buat bila soalan tanya proving identities. Buat benda ni, dia tak boleh give up. Kadang-kadang ambil masa yang lama sikit supaya kamu macam biasa. Jadi nasihat saya, kamu buat semula example dulu. Bagi biasa dulu. Apa yang kamu, skill-skill yang kita kena ada. Dan baru you buat exercise. Itu je kot untuk lesson 5. Nanti akan datang saya akan sambung lesson 6 pula iaitu graph of trigonometric functions. Okay, saya harap kamu enjoy, kamu faham dengan video saya. Moga bermanfaat. Okay, maafkan masa di rumah. Selamat study di rumah. Okay, ada apa-apa boleh bincang dengan saya, boleh PM saya. Thank you so much. Assalamualaikum.